Okay. Dah start recording ya? Okay. So hari ni kita akan sambung dengan 6.2. Okay. Dalam 6.2 ada yang masuk. Okay, dalam 6.2 ni apa yang kita akan belajar ialah beberapa perkara lah tentang periodic table. Macam semalam, macam kuliah, macam kelas sebelum ni kan, kita ni saya punya pen. Okay. Kita nak relatekan di antara elektronik ataupun susunan elektron lah. Electronic configuration dengan position of atom in periodic table kan. Ya, saya ambil ada yang baru masuk. Okay. So kalau kamu tahu electronic configuration, you should know the position of the atom in the periodic table and also the period, the group and the block of the element of the atom dalam periodic table tu lah. Yang ni memang kena hafal dah, kena tahu dah. Kan? Kena tahu dah. Ya. Yang ni kita belajar dalam kelas yang lepas lah. Ya. Ini kita belajar dalam 6.1 lah. Ya. Okay. So apa yang kita nak belajar dalam 6.2 ya. Yang kita nak belajar dalam 6.2 ialah trend of the atom tu ya dalam periodic table. Okey, contoh trend dia pertama kita akan belajar atomic radii. Atomic radii lah ataupun radius ataupun ukur lilit lah. Ukur lilit. Betul ke tak saya punya ayat ni, saya tak tahu lah. Ukur lilit atom. Kan? Ataupun diameter atom lah. Diameter atom. Okey. Okey, daripada kemungkinan soalan ditanya daripada kiri ke kanan lah. From left to right. Apakah ukur lilit atom? For example, kalau ditanya, contohnya, biasa kita akan ambil contoh dalam period 2 and period 3 lah. Ya. Period 2, okay, contohnya kalau kita ada untuk period 2, okay, mungkin daripada lithium. Okay, daripada lithium, beryllium, okay, lepas tu kita ada boron, carbon, nitrogen, oksigen, lepas tu fluorine. Biasanya dia akan tanya yang ni sajalah. Biasanya elemen group 18 ni jarang ditanya, tapi ada jugalah ditanya. Okay. So kenapa daripada lithium kepada fluorine, lithium kepada fluorine kan? Atom lithium besar. Ya, ada yang baru masuk. Kita saya ambil. Okay, lithium besar. Lepas tu beryllium makin kecil. Okay, boron makin kecil. Nitrogen makin kecil. Oksigen kecil lagi. Fluorine paling kecil. Kenapa daripada left to right? Ni daripada left, from left to right. Atomic radius ni. Radii untuk satu. Kalau radius untuk atoms lah, banyak lah. Ni apa namanya, singular dengan plural gitu kan. Okay. Kalau atomic radii of the lithium besar banding atomic radii of the fluorine. Ni kecil. Kenapa ni kecil, ini besar? Ni is bigger. This one is small. Why lithium bigger than fluorine? Dan today kita akan belajar why. Okay. Why dia punya size atom tu daripada from left to right dia menjadi semakin kecil. And from down to a group lah, top to bottom.
top to bottom dia menjadi semakin besar. For example, kita ada lithium. After lithium kan? Lithium, kita ada sodium. Kita ada potassium. Kan? K. Ya. Kita ada rubidium. Daripada lithium kepada rubidium. Rubidium dia besar. Sangat besar banding dengan lithium. Kenapa benda tu terjadilah? Kenapa benda-benda tu terjadi? Yang ini kita akan belajar lah. Perkara-perkara ni kita akan belajar dalam 6.2. Ini sebagai introduction lah. Ya. Okay. Kenapa from left to right size kecil? Kenapa down to a group from top to bottom size atom menjadi semakin besar? Okay. Kita akan belajar dalam 6.2. Inilah yang ni kita akan belajar. Tapi sebelum kita akan masuk kepada perbincangan tu, saya nak memperkenalkan dulu kepada kamu apakah yang dinamakan sebagai effective nuclear charge. Kita simbolkan dia sebagai ZEF. Ya, kejap. Sebelum kita pergi terus kepada kita punya persoalan lah, ya. Nak jawab soalan tu, ya. Okey, saya nak cerita dulu kepada kamu apa yang kita namakan sebagai ZEF dan juga effective nuclear charge. Okey. So, kalau kita tengok ya, atom. Okey, kalau kita tengok atom, okey, contohnya saya ambil dulu lithium. Lithium. Ni lithium lah. Lithium. Dalam atom ni, dia ada what we call as nucleus lah. Ini we call it as nucleus. Okay. Dalam nucleus ni ada neutron dan ada proton. Kita tahu bahawa proton ni charge dia positif. Positive charge. Okay. Dekat luar ni ada elektron. Ada elektron lah. Okay, ada elektron. Ada elektron lah. Ya. Okay. Kalau kita tengok ya. Untuk period yang sama. From left to right. Okay, from left to right. Ya. Okay, contohnya kalau saya ada. Saya padam saya. Dah padam semua pula dah. Saknas. Saya padam. Okay. Katalah kita ada contohnya, kita ada lithium. Kita ambil lithium lah. Ya, lithium. Dalam lithium ni, okay, dia ada ada 3 proton lah. Okay, kalau kita tengok periodic table, ni hidrogen. Lepas tu sini kita ada helium lah. Helium. Ni 1 proton, 2 proton. Lepas tu bawah hidrogen ada lithium lah. Kan? Okay. Lepas tu we have beryllium. Okay. Alright. So kalau kita tengok lithium, dalam dia ada 3 proton. 3 proton. Neutron tu kita tak heran lah. And ada neutron lah berapa lah, tak kisah ni. Ya. Alright. Dia 3 proton. Yang penting you have to know that dalam lithium ni ada 3 proton. Dan bila dia ada 3 proton, dia ada 3 elektron juga dekat luar nukleus. Ini dalam nukleus. Ya. Saya colorkan dengan mana? Ni nukleus lah. Ni nukleus dalam. Ni nukleus lah. Okay. Allah, terpadam. Sorry lah. Sorry babe. Sana. Okay. Saya nak colorkan. Saya ambil warna orange. Alright. Ambil tali. Dia ada 3 proton lah. Kalau dia ada 3 proton, maksudnya
Lithium juga ada 3 elektron dekat luar nukleus lah. Ni yang kuning ni proton, nukleus. Ada 3 elektron lah kan. Okey. Tetapi kalau kita tengok untuk fluorine, kita ambil yang hujung daripada lithium sampailah kepada ni helium. Kita ada neon ni. Sebelum neon kita ada fluorine. Ni fluorine lah ya. Okey. Ni tak ada patutnya ni tak ada lah ya. Tak ada lah ni ya. Okey. So fluorine. Okey, sekarang fluorine kita tengok. Fluorine dia ada sebanyak 9 proton. 9 proton. Dia ada sebanyak 9 proton lah. So, kita colorkan dia punya nukleus dia. Ni nukleus lah ya. Okay. So, sekarang dia ada 9 proton, maksudnya dia ada 9 elektron. Okay. 1, 2, 3, sorry. Okay. Okay, ni petala pertama. Petala kedua dia boleh letak, petala pertama dia letak 2 dekat 1s2 lah ya. Okay, letak dia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia ada 9 elektron. Tapi cuba tengok. Dia punya petala tu, petala untuk lithium 2. Kan? Sebab dia apa ni memang duduk dalam period 2. Jadi dia akan berada di petala yang kedua, elektron dia. Elektron dia disusun sampai ke petala yang kedua saja untuk lithium. Untuk lithium, dia ada 3 elektron dan elektron tersebut akan disusun sampai ke petala 2 je. Dia tak cecah kepada petala ketiga lah. Sama seperti fluorine. Fluorine dia ada 9 proton, maksudnya dia ada 9 elektron. So bila dia ada 9 elektron, elektron dia disusun mula-mula 2 dekat petala pertama. Ni dekat 1s2 lah. Lepas tu dia susun dekat petala yang kedua. Dekat 2s2. Lepas tu 2p5. Dia susun kat sini lah kat petala yang kedua. Okay. Both kalau kita tengok untuk lithium dengan fluorine, kedua-dua elektron disusun sampai ke petala kedua saja. Petala ketiga kosong, tak ada elektron. Sama juga seperti lithium. Lithium pun petala ketiga tak ada elektron. Ya, tak ada elektron lah, ya. Okey. Jadi sekarang kalau kita tengok, okey. Kita tahu bahawa nukleus itu, proton itu charge-nya positif. Ni kita padamlah petala ketiga sebab tak ada elektron, ya. Okey. Kalau kita tengok, kita tahu bahawa proton ini charge-nya adalah positif. Charge-nya positif. Charge-nya adalah positif. Ya. Charge-nya positif. Proton charge-nya adalah positif. So, kita tahu bahawa elektron charge-nya adalah negatif. Okey. Proton charge-nya positif. Elektron charge-nya negatif. So, apa terjadi kalau kita ada something yang bercharge positif and something yang bercharge negatif? They are attracted to each other. Mereka akan tertarik. Dia tertarik antara satu sama lain. Charge positif dengan charge negatif. Betul? Something yang bercharge positif, macam kita buat ujian apa benda yang kalau dalam fizik tu yang mencapah apa benda tu kan? Osiloskop apa benda. Entah, saya tak ingat dah. Kan? Charge yang sama dia akan menolak. Charge yang berlainan dia akan attract each other. Sama halnya proton terhadap elektron. Apa terjadi? Kalau ada elektron, sebenarnya elektron ni bind ataupun dia terlekat
kepada atom tu sebab apa? Sebab ada tarikan nukleus terhadap elektron. Dia macam tarikan graviti. Macam kenapa kita terlekat kat bumi? Sebab kita ada satu daya tarikan yang Allah dah buat. Allah buat tau benda-benda ni. Hebat kan ciptaan Allah. Kan? Allah dah buat daya tarikan graviti. Tahu, dia buat daya tarikan graviti. That's why we have to bind to the earth lah. Kita akan melekat dekat bumi. Kita tertarik kat bumi. Kita tertarik dekat bumi lah kan. Sebab Allah dah buat daya tarikan graviti. Kalau tak kita macam dekat bulan. Dekat bulan melompat je kan. Lompat 4 kilometer boleh pergi kan. Macam tu lah. Tapi Allah tak buat dekat bumi kan. Sama juga macam dalam atom. Dalam atom Allah buat proton. Ni semua ciptaan Allah. Apa yang kita belajar ni kita niatkan kerana Allah. Sebab kita belajar ilmu-ilmu yang Allah telah ciptakan. Benda yang Allah semua yang Allah ciptakan ni we have to learn. Dan bila kita belajar ni niat kita kerana Allah dan kita dapat pahala lah ya. Sama lah juga niat saya ajar kamu, kamu faham supaya kamu faham ilmu-ilmu yang Allah dah bagi pada kita ni, kita belajar kerana Allah dan kita dapat pahala lah ya. Jadi tak adalah rasa kita nak malas. Macam saya lah especially, saya tak kata orang lah kan. Kadang-kadang malasnya nak terang kat student ni kan. Malasnya aku kan. Kadang-kadang ada rasa macam tu. Biarlah dia orang buat kelas sikit-sikit macam tu pun. Alah sama je kan. Tak, saya kena buat betul-betul kerana saya fikir Allah tengok apa yang saya buat lah ya. Okay. Jadi sama juga macam kamu lah. Kamu belajar, niatkan kerana Allah. Belajar ilmu Allah, dapat pahala. Kan? Kok Allah nak bagi syurga dengan reda Allah kan? Kita masuk syurga kerana reda Allah lah. Ya. Okay. Alright. Jadi sekarang kalau kita tengok. Set. Lupa lah. Sekejap ya. Saya tinggal. Okay. Okay. So, kalau kita tengok elektron ni, dia tak terkeluar daripada atom sebab apa? Dia ada daya tarikan oleh proton terhadap elektron tu. Dia tertarik ke arah dalam. Sebab apa dia tertarik ke arah dalam? Sebab dia bercharge negatif. Dia charge-nya negatif lah. Charge negatif ya. Charge negatif lah ya. Manakala proton bercharge positif. Jadi elektron ni tertarik ke arah dalam. Dan jarak di antara elektron dengan proton ni dia sampai petala 2 je. Sampai petala 2 je untuk litium. Dan juga kalau kita tengok dalam fluorine ya, kalau kita tengok jarak elektron yang terluar daripada nukleus ni berada pada petala 2 je. Ni 2 mahalah lah kot ni kan. Macam tu lah. Okay. Jarak daripada elektron terluar kepada nukleus adalah sampai jarak yang kedua sahaja. Sama macam sinilah. Sama macam elektron yang kat luar ni. Elektron dekat luar ni jarak dia dengan nukleus adalah sebanyak dua petala je. Okey, sama seperti dalam fluorine. Jarak terjauh di antara elektron terluar tu dengan nukleus adalah sebanyak 2 sahaja. 2 petala je. Okey. Tetapi kalau kita tengok dalam lithium ada 3 je proton. Ada 3 sahaja proton. Tetapi dalam fluorine ada 9 proton. Agak-agaknya tarikan nukleus terhadap elektron terluar ni yang mana lebih kuat? Adakah lithium ataupun fluorine? Fluorine. Mestilah fluorine.
Kenapa fluorine lebih kuat? Sebab dia ada 9 proton. Walaupun dia ada banyak elektron, tetapi bilangan elektron tidak mempengaruhi kekuatan tarikan daripada nukleus kalau dia banyak. Fluorine tarik kuat. Fluorine tarik kuat elektron. Elektron berbanding dengan lithium. Bila ditarik kuat, bila fluorine ditarik kuat, dia seolah-olah, kalau saya tak erti nak gambarkan, okey, dia bila ditarik kuat, okey, dia tarik kuat kan, ditarik kuat ke arah dalam. Ditarik kuat ke arah dalam, maksudnya sekarang elektron tu tertarik dengan sangat kuatlah kepada nukleus. Jadi bila dia punya jarak tu dia akan menjadi mengecut lah. Dia akan jadi mengecut. Maksudnya jarak elektron terluar dengan nukleus ni dia jadi apa? Jadi rapat. Sebab dia tarik kuat. Macam kita lah tarik. Okey? Tarik memusat daya ke arah dalam tu kuat. Tahu? Daya ke arah dalam tu kuat. Tapi dalam lithium, tarikan ke arah dalam tu tak kuat. Kenapa tak kuat? Kenapa dia tak kuat? Sebab dia hanya ada 3 proton saja. Dia ada 3 proton saja. Yang ni ada 9 proton. Jadi daya tarikan terhadap elektron tu jadi kuat. Jadi bila daya tarikan tu kuat, jadi tarikan ke arah dalam tu menjadi semakin kuat, maka menyebabkan saiz dia kecil. Saiz kecil. Berbanding dengan lithium, dia lebih besar. Sebab daya tarikan ke arah dalam dia lebih lemah. Faham tak? And bila kita nak ukur radius, selalunya kita akan ukur daripada pusat nukleus sampailah kepada di mana kedudukan elektron tu selalu adalah. Elektron terluar ni ada. Maksudnya jarak dia daripada sini ke sinilah. Faham tak? Ni jarak. Ini adalah radius of the atom. Okay, radius of the atom kita ukur daripada nukleus, pusat of the nucleus, center of the nucleus sampailah kepada valence elektron. Okey ke tak okey? Jadi kalau kita tengok ya, daripada kiri, from left, daripada lithium kepada fluorine, that means from left to right, ya, radius akan menjadi semakin kecil. This is small. This is big size. This is small size. Sebab apa dia small size? Sebab dia ada banyak proton. Kalau dia ada banyak proton, apa terjadi? Dia tarik valence elektron tu dengan kuat. So bila dia tarik valence elektron dengan kuat, size dia akan mengecil. Lithium, dia ada sikit proton. Bila dia ada sikit proton, tarikan terhadap valence elektron tu lemah. Okey. Bila tarikan terhadap valence elektron lemah, okey, saiz dia besar. Macam itu. Boleh ke tak boleh? Faham tak? Itu secara analogi saya terangkan. Kita ada term-term yang saya tak cerita lagi kepada kamu. Alright, saya tak ada benda saya tak cerita lagi dengan kamu. Okey, kalau kita tengok tarikan nukleus tu, sebenarnya tarikan proton lah. Tapi nukleus yang dapat nama. Tahu, tarikan proton terhadap valence elektron itu, sebab nukleus tu, proton tu berada dalam nukleus. Jadi, bila proton itu berada dalam nukleus, ya, walaupun tarikan itu adalah proton terhadap elektron, ya, tapi tarikan ini kita namakan sebagai nuclear attraction. Ini kita namakan sebagai nuclear attraction. Kenapa tak namakan proton attraction? No, kita tak namakan dia proton attraction. Sebab proton itu berada dalam nukleus. Jadi, tarikan nuclear attraction towards valence electron. Ini kita namakan sebagai nuclear attraction. Yang ini, walaupun proton yang tarik, tapi nukleus yang mendapat nama lah. Macam susu punya apa benda? Benda entah peribahasa tu kan. Susu punya lembu punya susu, sapi dapat nama. Macam tu lah kan. Alright.
So sekarang kalau kita tengok tarikan proton terhadap elektron ke arah dalam ini kita namakan sebagai nuclear attraction towards valence electron. Okay. So nuclear attraction ini sebenarnya kalau secara umumnya kita boleh ukur dia lah. We can measure dia. Dia ada measure dia. Dia ada measurement dia. Measurement dia we call it as effective nuclear charge. Effective nuclear charge ni kita boleh kira. We can calculate lah. We can calculate. Kita boleh kira. Okay, lagi sekali saya ulang. Tarikan proton terhadap elektron yang menyebabkan saiz, kalau besar tarikan proton terhadap elektron itu menyebabkan saiz atom menjadi lebih kecil. Ya. Okay, tarikan ini ada nama khas dia yang kita namakan sebagai nuclear attraction lah. Nuclear attraction. Ya. Okay, kalau dari segi measurement, ya, measurement dia, okay, nak measure dia selalunya kita akan bagi term sebagai effective nuclear charge. Ya, effective nuclear charge yang kita boleh kira. That we can calculate lah. Ya. Okay. Jadi sekarang, jadi inilah kalau kita tengok what is effective nuclear charge ni. Ya. Kalau kita tengok sini, apakah maksud effective nuclear charge? Effective nuclear charge is the residual net charge felt by the valence electron. Ya. Charge yang dirasai oleh valence electron di mana kalau kita nak letakkan effective nuclear charge tu, kita nak tuliskan dia, kita tuliskan dia sebagai ZEF. ZEF kalau kita nak kira ada calculation, kita namakan dia macam how to calculate the ZEF, ya. Proton number tolak dengan number of inner electron. Proton number contohnya lah, ya, proton number tolak dengan number of inner electron. Contoh ya. Okay. So contoh dia kalau kita tengok. Sorry. Okay, macam mana how to calculate the ZEF? Nak padam. How to calculate the ZEF? Okay. Okay. Yang ni kena faham dulu tau, baru kamu faham apa itu ZEF, ya. Dia ada cerita dia. Kan. Tak faham cerita dia nanti kamu tak boleh, kamu berada di awang-awangan, ya. Okay. So sekarang kalau kita tengok ZEF, how to calculate the ZEF, effective nuclear charge. Effective nuclear charge ni menggambarkan tarikan nukleus terhadap valence elektron lah, ya. Semakin kuat ZEF, the stronger the ZEF. Okay, the stronger the ZEF, ya, the smaller the radius. Radii lah, ya. The smaller the atomic radii. Okay. So sekarang ZEF, macam mana how to calculate tadi? ZEF, how to calculate? Proton number tolak number of inner electron. Okay, so mari kita tengok ZEF untuk, mari kita kira ZEF untuk Li. ZEF untuk Li lah, ya. Okay, ZEF untuk Li, proton tolak inner electron. Kan? So berapa proton? 3. Inner electron? 2. So berapa ZEF? Berapa ZEF dia? How many ZEF? 1. Tahu? Okay. ZEF untuk fluorine. How many proton? 9. Tolak dengan inner electron? Inner electron. Inner electron yang ni je. Sorry, saya lupa nak cerita inner electron. Inner electron yang pada petala dalam ni je. Ni, pada petala yang dalam ni. Ya, petala 1. Okay. So, untuk fluorine, berapa inner electron? 1, 2. Tolak 2. So, berapa nilai ZEF dia? 7. Jadi, kalau kita tengok,
The bigger the ZEV, the smaller the atomic radii. Boleh tak? Faham tak? Boleh ha? Okay ya. Faham tu lagi penting sebenarnya daripada jawapan yang kamu jawab tu lah. Kecuali dalam jawapan exam lah. Penting sangat lah tu ya. Lepas tu mari kita tengok untuk nombor 1 lah dah okey lah. Boleh ya? Ni contoh lah ya. Okey, cuba tengok untuk number 2. Sorry. 6A dah, 6B pula. 6B. Explain the trend of atomic radii across a period in the periodic table. Normally, across a period tu from left to right lah. Ya. Iaitu daripada sini. Daripada sini, daripada hidrogen kepada helium lah. Ya. Across a period. Inilah across a period from, selalunya kita akan cerita across a period tu from left. Belah sini kita namakan left. Yang ada hidrogen tu left. Ya, yang ada helium tu right lah. Ya, from left to right. Ya. Explain the trend of atomic radii across a period in the periodic table. So, macam mana kita nak ceritakan dahulu. Jadi, kalau kita lihat dari jangkaan kita, kita dapati atomic radius daripada left kepada right, dia menjadi semakin kecil. Tahu, dia menjadi semakin kecil lah. Ya. Okey, ini jangkaan kita. Kenapa dia kecil? Sebab proton number bertambah from left to right. Proton number increase. Proton number increase. Increase dalam atom tu lah. Dalam atom. So daripada lithium kepada fluorine contohnya. Proton number bertambah. Lithium 3, fluorine ada 9. Proton number bertambah. So bila proton number bertambah, apa yang berlaku ialah nuclear attraction. Nuclear attraction towards valence electron increases. Okay, nuclear attraction towards valence electron increases. Okay, jadi menyebabkan ZEV increases. Okay, jadi electrons are pull closer to the nucleus. Jadi bila elektron pull closer to the nucleus, atomic radius. Ini saya gunakan radius sebab dia ada banyak atom lah daripada left to right kan. Atomic radius decreases. Size atom akan berkurang. Macam tu lah. This is the point yang bila kamu nak kena jawab kena ada lah. Saya bagi dalam bentuk point. Nak jawab boleh dalam bentuk point. Dalam exam nanti kalau nak jawab dalam bentuk point pun boleh. Nak mengayat panjang pun boleh. Ya, okay. Jadi, kalau kita tengok across a period from left to right, ya, proton number of the atoms. Atoms, ada banyak atoms. Daripada lithium, beryllium, boron. Kat sini kita ada boron, kita ada carbon, kita ada nitrogen, kita ada oksigen, kita ada fluorine. Proton number semakin meningkatlah. Proton number increases. Jadi nuclear attraction towards valence electron bertambah daripada kiri ke kanan. So apabila tarikan nukleus bertambah, kenapa tarikan nukleus bertambah? Sebab proton makin banyak. Okay, makin banyak lah. Proton makin banyak. Jadi nuclear attraction towards valence electron increase. Bila nuclear attraction towards valence electron increase, ZEV increases. Jadi bila ZEV increase, elektron are pull closer. Elektron akan ditarik dengan kuat ke arah nukleus. Menyebabkan atomic radius decreases. Ya, so
Ini poin-poin yang kita kena letakkan lah. Mari kita lihat ayat, mengayat pun boleh. Ni contoh mengayat lah pun boleh. Kalau kamu nak jawab dalam bentuk poin pun boleh. Nak jawab dalam bentuk ayat pun boleh. Tak ada masalah. Mana-mana satu. Sebab bila kami menanda, kami akan cari poin-poin yang ada lah. Kami akan cari. Buat dalam ayat pun boleh, poin pun boleh. Kalau saya suka buat dalam bentuk poin. Tak perlu mengayat sangat. Kan? Biasa orang sains ni dia tak suka mengayat. Kan? Orang bahasa dia suka lah mengayat. Kan? Okey, cuba tengok dalam bentuk ayat. Across a period, proton number of the elements increases lah. Ya, proton number kena sebut ni. Kena sebut proton number, ya. Proton number increases. Thus effective nuclear charge, Z, increases. Ni poin yang ketiga saya letak lah. Causing the electron experience a greater nuclear attraction. Nampak tak ni? Ada nucleus attraction. Jadi poin yang kedua tu, kalau saya letak poin yang kedua. So electron are pulled closer to the nucleus. Jadi size become smaller lah, atomic radius ataupun atomic size. Size atom become smaller lah, therefore atomic radii decrease. Macam tu. Boleh ya? Okey ke tak okey? Pehe ke tak pehe? Boleh salin dulu? Hello? Masih di sana ke? Okay. Tengok sana. Okey, semua orang masih ada ya. Janganlah hari tau tinggal saya seorang-seorang. Boleh madam, boleh. Okey, salin tau. Okey, salin. Dah habis salin beritahu ya. Okey, dah ke? Salin dulu ya, salin dulu. Kamu nak buat dalam bentuk poin pun boleh. Kalau kamu nak buat dalam bentuk ayat pun boleh, tak ada masalah. Saya conteng-conteng tu kamu nampak tak? Nampak ke tak? Kamu jangan lari tau, tinggal saya seorang-seorang. Nampak madam, nampak. Ada nampak madam. Nampak ya? Okey. Salin tahu ya. Dah ke? Dah beritahu. Dah banyak set. Dia ramai kan orang utara kan? Saya cakap utara tak apa no. Kan ramai yang Selangor ke Johor. Mana orang tak faham lah kadang. Okey dah ya? Okey. Ada dua faktor yang mempengaruhi radius lah. Radius of the atom. Satu kita namakan sebagai dia sebagai Z ataupun effective nuclear charge. Satu lagi yang menyumbang kepada factor size kita namakan sebagai shielding effect. Ini saya nak cerita yang kedua lah, faktor yang kedua yang mempengaruhi size of the atom. Satu, shielding effect. Satu lagi ialah effective nuclear charge. Okay, saya nak padam sini. Okay, saya padam set. Okay. Okey. Faktor yang kedua yang mempengaruhi atomic radius. Kita namakan faktor yang kedua. Faktor pertama
kita ada Z. Faktor yang kedua yang mempengaruhi atomic radii ataupun atomic radius, kita namakan sebagai shielding effect. Okey. Kalau Z ni selalunya kita akan bercerita daripada left to right. From left to right. Tapi shielding effect kita akan cerita daripada top to bottom. Down, or we call it as down to a group. Down to a group lah. Ya, down to a group. Okey, contohnya. Katalah kita ambil elemen dalam period dalam group 1. Dulu kita ada hydrogen, kita ada lithium, we have sodium, we have potassium, okay, we have rubidium. Okay, kalau kita tengok, saiz untuk hydrogen tu kecil. Tapi Li menjadi semakin besar. Sodium lagi besar. Potassium lagi besar. Okay, rubidium lagi besar. Sebab apa lagi besar? Okay. Tapi Z mereka ni sama. Z mereka sama. Okay. Contohnya katalah kita ada hydrogen kan. Ni nucleus of the hydrogen. Ni elektron dia. Dia ada satu je valence elektron. Ini we have Allah Akbar. Kecil benar. Sekejap Erase. Sekejap nah. Okay. Ni. Okay. So, seterusnya. Ini sodium pula lah. Dia punya petala ada 2. Ni. Sorry. Lithium. Ni lithium. Kan. Okay. Seterusnya, ini kita ada lithium. This is hydrogen. This is lithium. This is natrium. Sodium lah. 2 and 3. Okay, this is sodium. Tak sempat lah nak betul lukis dah. Besar sangat dah. Okay. Okay, so dalam ni nukleus. Ni nukleus lah. Oh. Okay, this is nucleus. This is nucleus. Okay. So, sorry ya, my drawing is not so good. Okay. Okay, kita tengok ya. This is hydrogen. Hydrogen saiz dia kecil. Okay. Kalau kita kira dia punya Z dia. Okay. Z untuk hydrogen, dia ada satu je proton. Okay, ada satu je proton. Okay. Tolak dengan inner elektron tak ada. Sebab dia ada nukleus kat luar je. Inner elektron dia kosong. Sebab dia ada satu je. Dia ada satu, dia tak ada inner. Dia terus je outside elektron dia je. Satu. Okay, kalau lithium, Z dia 3. Tolak 2. Satu je kat Z dia. Untuk lithium, Z dia 1 kat. Okay, untuk sodium. Untuk sodium, Z dia berapa? Sodium dia ada 11. Tolak inner elektron dia 2 campur dengan 8. 10. Berapa Z dia? 1. Semua Z 1. Tetapi kenapa saiz Na ni
besar. Sepatutnya bila Z sama, sepatutnya saiz dia sama lah. Tapi bila kita buat kajian, kita dapati atom hidrogen ni dia punya saiz dia kecil tapi sodium besar. Apakah faktor yang mempengaruhi dia? Tadi Madam kata kalau Z besar, Z besar, atomic size, atomic radius ataupun atomic size kecil kan? Tapi ni semua sama. Sepatutnya saiz hidrogen, lithium, natrium tu mestilah sama. Madam ni tipu kot. Tak, saya tak tipu. Sebab ada lagi satu faktor yang mempengaruhi atomic size. Iaitu kita namakan sebagai shielding effect. Kita namakan dia sebagai shielding effect lah. Ya, sebagai shielding effect. Okey, kalau kita tengok, apakah, saya tutup pintu lah, bising lah. Saya tengah apa? Vacuum. Semua saya tengah vacuum. Dan saya kalau memanglah sangat baik lelaki yang rasanya nak cari kat tempat lain memang tak ada. Bas kain, tempat kain. Balik lambat kerja, ya Allah ya Tuhanku. Syukurnya dapat suami yang sangat hebat macam dia. Vacuum lantai. Bini dia yang teruk. Okay. Mari kita lihat. Tengok di sini ya. Apakah faktor yang mempengaruhi saiz Na ni? Saiz Na ini dipengaruhi what we call as shielding effect. Apakah itu shielding effect? Okay. Shielding effect tu maksudnya elektron kalau katalah this is the proton, ya. Mana dia? Saya punya pen, jap. Saya colorkan jap. Sorry. Okay. Okay, this is the nucleus. Okay, nucleus, ya. Okay, lepas tu dekat luar ni ada elektron. Okay, ada elektron dekat luar lah. Okay, elektron ni duduk dalam petala lah. Kan? Okay, kalau dia ada banyak petala, ya. Jadi, elektron dekat luar ni, okay, akan dihalang tarikannya ke arah dalam oleh elektron yang berada di dalam. Elektron dalam ni, elektron di bahagian dalam ni lah. Elektron di bahagian dalam ni menghalang elektron yang dekat luar ni daripada menerima tarikan nukleus. Lagi sekali saya ulang. Elektron yang dekat luar ni dihalang oleh elektron dalam. Elektron dalam ni lah inner elektron ni daripada menerima tarikan nukleus. Daripada menerima tarikan proton. Jadi, ini kita namakan sebagai shielding effect. Kalau bahasa Melayunya, we call it as kesan skrin bukan. Kesan penabiran, apa benda entah saya pun tak tahulah. Kan? We call it as shielding effect lah. Ya? Shielding effect. Maksudnya elektron dalam ni shield the valence elektron daripada menerima tarikan nukleus. Bila semakin besar saiz atom, semakin besar, bila elektron ditambah ke petala lebih luar, ya, elektron ditambah kepada lebih luar, ya, kita dapati shielding effect akan meningkat. The bigger shell, okay, shielding effect akan meningkat lah. Maksudnya valence elektron ni dihalang daripada menerima tarikan nukleus oleh elektron di petala dalam. Okay,
Jadi bila dia dihalang daripada menerima tarikan nukleus, maka tarikan dia lemah lah. Tarikan nukleus terhadap elektron luar ni lemah. So bila lemah, ya, dia tak tarik kuat lah. Dia tak tarik kuat. Bila tak tarik kuat, jadi saiz akan besar. Saiz dia kita ukur daripada sini ke kedudukan valence elektron tu. Kan? Sebab dia tak tarik kuat, dia jauh lah daripada nukleus. So bila jauh daripada nukleus, atomic radius dia besar. Macam tu lah. Boleh ya? So kalau kita tengok daripada hidrogen kepada lithium kepada natrium, kenapa saiz dia bigger? Saiz dia bertambah. Sebab kita nak berikan from down to a group lah. Selalunya we call it as down to a group. Okay. Down to a group. Down to a group. Daripada atas. From top to bottom. Okay. Kalau kita tengok di sini. Okay. Elektron is added. Ataupun ditambah pada shell yang lebih besar lah. Elektron is added to a bigger shell. Okay. Bila elektron is added to the bigger shell, apa terjadi? Shielding effect increases. So bila shielding effect increases, nuclear attraction towards valence electron decreases. Decrease. So bila nuclear attraction towards valence electron decreases, apa terjadi ialah atomic radius increases. Okay, boleh ke tak? Okay ke tak okay? Ni dalam bentuk mengayat lah. Ni dalam bentuk mengayat. Down to a group, electron is added to a bigger shell. Jadi bila electron is added to the bigger shell, shielding effect increase. Sebab elektron ni, elektron valence kat luar ni dihalang daripada menerima tarikan nukleus lebih besar apabila daripada atas ke bawah lah. Ya. Jadi bila shielding effect increases, nuclear attraction towards valence electron decrease. Bila nuclear attraction decrease towards valence electron, atomic radius meningkatlah. Dia tak tarik kuat ke arah nukleus, maka atomic radius bertambah besar. So ini dalam bentuk mengayat lah. Ya, boleh juga dalam bentuk point. So ini dalam bentuk point lah. Dalam bentuk point. Kamu boleh salin dulu. Ya, boleh salin dulu. Faham ke tak faham? Hello. Are you there? Teng. Ada meja ada. Ada. Okey, salin ke? Sedang. Dah habis ya? Okey. Mari kita lihat untuk soalan yang ni lah. Soalan C tu. Soalan C. Kita tengok. Okey, cuba tengok soalan C. Okey, soalan C dia kata apa? Okey, soalan C dia kata kenapa potasium mempunyai saiz yang lebih besar daripada sodium Na, natrium kan? Okey. Sebab apa? Okey, ni dalam bentuk mengayat dia sama macam ayat yang saya beri tadilah, ya. Okey, sebab potassium has extra shell. Dia ada down to a group lah, potassium kepada sodium. Down to a group lah maksudnya sekarang.
potassium has extra shell. Ya. Jadi potassium has greater shielding effect. Okay. So potassium has greater shielding effect. Lepas tu jadi weaker nucleus attraction towards valence electron. Ini poin pertama. Ini poin yang kedua. Ini poin yang ketiga. Jadi lepas tu baru kita cerita pasal atomic radius lah. Sama je macam poin yang saya buat lah. Sama je. Ini ke sini lah, sama je. Boleh tak? Boleh so boleh salin lah. Boleh salin untuk C tu. Boleh salin untuk C. So saya padam ni. Okey, boleh salin jawapan untuk C. So either kamu nak buat dalam bentuk ayat pun boleh. Ayat boleh tulis dalam bentuk macam ni lah. Okay, boleh salin. Dalam bentuk ayat ataupun dalam bentuk point ya. Mana-mana satu pun boleh. Tak ada masalah. Untuk soalan number 6 ni dalam exam, you can answer dalam bentuk point or juga dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk ayat lah. Saya nak. Macam mana saya nak buat ni? Okay. Boleh salin lah. Okay. Habis kah? Selat. Okay, selat. Boleh kita. Alright. Saya dekatkan sikit. Okay. Okay ya, dah habis salin. So saya rasa kalau dah habis salin, saya rasa saya akan bincangkan sampai soalan sini sahaja. Ya. Ada apa-apa nak tanya ke? Anything kamu nak tanya? Ada apa-apa tak nak tanya? So saya stop dulu recording ya.